Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, petang ini ayat yang ke-11 surah Asyura, muka surat 483, surah yang ke-42, ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazru'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat pada petang ini ialah kalau kita jumpa dengan ayat semacam ini, iaitu Allah memperkenalkan diri dia, kudrat dia, iaitu dalil akli. Dalil akli tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat, Allah jaga segala alam ini untuk akal kita berfikir. Dalam kitabnya pun Allah bagi tahu, bila kita keluar dekat luar sana pun kita nampak. Allah kata apa? Fatirus samawati wal ardi. Allah lah yang pencipta langit dan pencipta bumi. Dalil akli tentang, dipanggil dalil akli afaki, dalil akli ufuk. Ja'ala lakum min anfusikum. Ini bagi kamu juga. Dia menciptakan bagi kamu dari diri kamu. Allah juga menjadikan langit dan bumi ini untuk kita semua, untuk manusia dan juga buat pasangan-pasangan kita juga. Ini dalil akli anfusi, dalil akli manusia. Tadi afaki ufuk, ini manusia berpasangan-pasangan. Allah nak ceritanya segala-galanya Allah urus tak habis semua. Dia buat langit, dia buat bumi, dia buat manusia, dia sediakan pasangan, segala-galanya Allah urus tak habis semua. Bukan setakat manusia saja. Wa minal an'ami azwaja. Allah juga buat binatang-binatang ternakan dan pasangan-pasangannya. Ada kambing, ada biri-biri, ada unta dan ada lembu. 4 jenis binatang ternakan dan pasangan juga. Maka kenapa Allah buat pasangan-pasangan manusia dan pasangan binatang tersebut? Tujuannya untuk mengembangbiakkan. Yazru'ukum fihi, untuk memperbanyakkan keturunan-keturunan manusia, memperbanyakkan keturunan-keturunan binatang, dan dapat ambil faedah daripada manusia, ambil faedah daripada binatang-binatang tersebut. Walau bagaimanapun Allah Allah buat sebagaimanapun, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada makhluk yang lain ada serupa dengan dia dari segi kudratnya, dari segi melihatnya. Apa-apa saja sifat Allah, tidak ada sifat selain daripada Allah. Itu makhluk tidak ada sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci dia, laisa kamitslihi syai'un. Tenang sajalah. Mana kalau kita tasbih kepada ada sifat-sifat Allah ada pada makhluk, ada sifat-sifat makhluk ada pada manusia. Ini pembatasan dia. Ini saja, laisa kamitslihi syai'un. Senang saya cerita, kita mudah faham. Kita faham sifat Allah tak sama dengan sifat selain Allah. Cukup. Wa huwas sami'ul basir. Tengok sifat Allah, wa huwas sami'ul basir. Allah ceritakan sifat dia maha as-sami', maha mendengar. Dia maha mendengar. Tak sama pasal manusia pun mendengar juga, tapi as-sami' Allah tak sama dengan sami' manusia pasal laisa kamitslihi syai'un. Allah mendengar tak sama dengan manusia mendengar, dan al-basir, Allah melihat tak sama dengan makhluk lain melihat. Maka bila tahu dua sifat Allah ini, kenapa tujuan dia? Tujuan dia Allah nak memperkenalkan diri dia tak sama dengan manusia. Maka wahai hamba, memandang aku ada saja maha mendengar, aku saja maha melihat,
Satu lagi, bila kita baca, mendengar dan melihat ini, kita kena tambah lagi, Allah Maha bertindak balas, Maha menghukum. Bila aku mendengar apa permohonan kamu, aku boleh tolong. Kalau kamu mohon masalah, aku boleh selesaikan masalah kamu, wahai hamba. Pasal aku Maha mendengar dan Maha boleh menyelesaikan masalah kamu dan boleh menyempurnakan hajat kamu. Begitu juga dengan sifat Al-Basit. Aku melihat apa permohonan kamu, aku juga boleh menyelesaikan masalah kamu, wahai hamba. Itu bab kudrat dia. Ayat seterusnya, Allah masih lagi memperkenalkan diri dia lagi, supaya kita mengenali dia, supaya masuk kehebatan, kebesaran, kudrat Allah dalam hati kita. Maka bila masuk dalam hati kita, maka kita kena bergantung dengan dia, kita meyakini dia, berdoa penuh keikhlasan dengan dia. Itu tujuan dia. Tidak ragu-ragu lagi, tidak ragu lagi untuk bergantung harap dengan dia. Kadang-kadang di mulut saja, bila tak makbulkan sekali, kita cepat berputus asa. Ayat yang ke-20, ayat ke-12, lahu muqalidus samawati wal ardi. Allah lah muqallid, Allah lah pemegang kunci. Ini bab rezeki pula. Dan ceritanya Allah urus tak habis lagi ni. Miliknya muqallid, kunci-kunci perbandaraan, kunci-kunci rezeki ini, kunci-kunci as-samawati wal ardi. Segala kunci harta di langit, segala kunci harta di bumi ini milik Allah. Jadi kenapa kamu merasakan kamu punya kehebatan, kekuatan, kamu rasa kamu punya kepandaian, kamu punya kebolehan, sedangkan Allah yang tukar bagi tu, pasal dia penjaga segala harta tersebut. Maka bila dia pemegang kunci, hanya asbab saja yang dizahirkan atas dunia ini. Tetapi kebanyakan manusia tertipu. Pasal manusia lebih meyakini asbab daripada meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jelas lagi supaya manusia berfikir lagi. Di samping dia pemegang kunci, dia urus habis segala-galanya, maka Allah juga ya bersutur rizqa. Dialah yang memberi rezeki untuk seseorang. Dia melapangkan, dia menambahkan rezeki seseorang. Lima yasha'u, kepada siapa yang dikehendaki. Dan dia bagi rezeki pula bukan kepada semua orang. Dia rasa dia nak bagi, dia bagi. Itu hak dia. Ada sebab dia bagi, ada sebab dia tak bagi. Lepas tu wa yaqdiru, dan dia juga menyempitkan rezeki kepada sesiapa saja yang dia nak sempitkan. Hak dia saja. Jadi tugas kita dah tahu dah. Dah tahu dia, hanya dia saja yang boleh tambah rezeki. Dia saja boleh memberi kekayaan kepada kita. Dia yang boleh ambil harta kita, boleh menyempitkan rezeki kita. Maka wahai hamba, kenapa kamu tak nak bergantung harap dengan dia, berdoa dengan dia, dan selepas kamu berusaha berikhtiar untuk mencari rezeki atas dunia ini, maka kamu kena bertawakal dengan dia. Pasal hanya dia saja yang mampu memberi keizinan untuk tambah kurang rezeki ini. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya dengan segala sesuatu dia Maha mengetahui. Kenapa dia tambah rezeki orang? Pasal dia tahu. Orang tu kalau aku tambah rezeki dia, dia makin ingat dengan aku. Orang ni aku tak tambah rezeki dengan dia. Pasal kalau aku tambah rezeki dengan dia, dia jauh sangat dengan aku. Jangan sedih lah. Jangan sedih kita tak ada rezeki, orang lain banyak rezeki. Jangan sedih, pasal itu kelemahan diri kita sebenarnya. Allah kata, innahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas perkara-perkara gaib yang kita tak tahu pun atas dasar urus takbir dia. Jadi memandangkan kudrat Allah pencipta, kudrat Allah urus takbir. Kenapa wahai manusia kamu lagi tertipu dengan masih lagi bergantung harap dengan asbab-asbab yang kamu lihat di dunia ini? Memandangkan dia cerita dia ada kudrat dan dia urus takbir, maka dalam masa yang sama juga Allah pemilik Al-Quran turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut Allah buat peraturan-peraturan. Mana yang boleh, mana yang tak boleh cari rezeki tadi, guna rezeki tadi. Cara mana? Allah buat syariat dalam Al-Quran dia. Tapi kena mematuhi peraturan ini. Kadang-kadang manusia tak baca peraturan Allah ini untuk urus takbir dunia ini. Dia cari syariat-syariat lain. Maka Allah marah. Allah tegur golongan-golongan yang tidak ikuti syariat yang Allah turunkan kerana mencari syariat-syariat yang lain, kononnya mencari kaedah-kaedah yang lain, mencari
peraturan-peraturan amalan-amalan lain. Dia tak yakin dengan amalan-amalan ataupun akidah-akidah ataupun peraturan-peraturan yang Allah turunkan dalam kitab wahyunya. Allah cerita, syara'a lakum minad-din. Syariat itu aku pemilik syariat, aku bagi kepada kamu, aku turunkan minad-din dalam perkara-perkara agama. Dah tahu dah aku pemilik syariat, aku turunkan syariat. Kenapa wahai hamba kamu tak ikut syariat aku dalam beramal? Maka dalam syariat inilah, syariat untuk beramal, syariat untuk berantikad ini dah untuk ma wasa bihi Nuhan, kepada nabi-nabi dahulu. Nabi Nuh dahulu pun kami turunkan syariat yang sama juga untuk rukun-rukun perkara akidah sama, semua rukun-rukun iman perkara yang sama. Ma wasa bihi Nuhan, yang telah diwasiatkan dengannya untuk Nabi Nuh. Allah turun suhuf untuk Nabi Nuh. Dalam suhuf tersebut ada syariat. Dalam syariat tersebut perlu dipelajari dan beramal dengannya. Wallazi auhayna, dan syariat untuk orang akhir zaman ada juga Allah turunkan dalam kitab Al-Quran. Pun ada juga syariat tersebut, yang mana amalan-amalan akidah ataupun tauhid ada dalam syariat tersebut. Kenapa wahai hamba kamu tak ikut syariat tersebut? Syariat dalam ayat ini ialah tak boleh kamu minta tolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena ikut syariat yang Allah turunkan dalam kitab Al-Quran. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada dengannya Nabi Allah Ibrahim, suhuf Nabi Allah Ibrahim, wa Musa, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil untuk Isa, untuk Nabi Isa. Semua sekali Allah kitab masing-masing. Dalam kitab tersebut ada pengajaran-pengajaran, ada cara-cara, ada kaedah-kaedah untuk beramal dan kaedah-kaedah untuk beriman dengannya. Dalam ayat ni apa tu, golongan Nasara dia pergi jumpa Nabi. Bila dipeluk Islam, wahai Nabi, ketika kami menjadi Nasara dahulu, kamu mengatakan kami menyembah, kami mengikut syariat Tuhan-Tuhan selain Allah, menyembah ulama-ulama, syariat ulama. Kami tak pernah pun menyembah ulama-ulama kami. Maka Nabi jawab, adakah kamu beramal dengan apa-apa yang ulama kamu halalkan dan apa yang ulama kamu haramkan, sedang itu bercanggah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Itu ada, dia kata. Mana itulah kamu telah mengikut syariat ulama kamu, syariat yang lain selain dari syariat aku merupakan pesaing bagi aku, merupakan sekutu-sekutu bagi aku. Itu yang kata menyembah ulama-ulama tersebut. Kalau macam tu benarlah wahai Rasulullah. Maka bila tahu dah syariat ini hanya milik Allah saja dan Allah turun dalam kitab-kitabnya, maka an aqimuddina, maka tegaklah betul-betul, pegang betul-betul lah syariat dalam agama tersebut dengan mempelajarinya, memahaminya dan beramal dengannya. Wala tatafarraqu fih, dan jangan kamu berpecah mengenai hukum-hukum hakam syariat tersebut. Tetapi kamu tak nak belajar syariat daripada Allah, kamu reka syariat daripada lain. Kononnya kamu juga ada syariat lain daripada kitab-kitab karangan manusia yang kamu baca, yang kamu faham. Tema surah kita Asyura ni, Allah menempelak golongan-golongan ini. Bila syariat yang kamu baca dalam kitab kamu tak sama dengan syariat yang aku tulis dalam kitab Al-Quran, maka tolaklah, maka terkeluarlah kitab kamu tersebut. Kitab pasal apa? Pasal syariat kamu yang kamu amalkan dalam kitab kamu itu tidak ada dalil dan bukti, ataupun dalil kamu itu dalil-dalil tipuan dan syiap prasangka saja, ataupun dalil daripada hadis-hadis yang palsu, tapi kamu beramal dengannya, konon perkara baik, apa salahnya? Maka bila menjadi macam ini, syariat yang ada dalam kitab Al-Quran ini, maka kabura alal musyrikina, amat berat untuk orang-orang yang syirik mengamalkannya. Pasal apa? Berat. Pasal dia dah rasa amalan-amalan lain, dia dah ada amalan-amalan yang dibuat sebelum ini, kononnya telah berkesan. Dengan mereka beramal dengan amalan sekian-sekian, mereka rasa khusyuk kepada Allah, mereka rasa syuk untuk beramal, mereka rasa ramai pengikut-pengikut, sebahagian besar sama dengan akidah dan amalan mereka.
Jadi mereka berat untuk rasa berat untuk beramal dengan amalan-amalan sebagaimana ikut hadis yang soal ini. Itu maksud kabur alal musyrikina. Amat berat bagi mereka yang dah sebelum ini dah beramal dengan ajaran-ajaran daripada kitab-kitab mereka untuk mengikut ajaran-ajaran baru daripada agama Islam ini. Maka kabur alal musyrikina ma tad'uhum ilai. Apabila kamu seru pada mereka untuk ikut ajaran yang benar, untuk amalan-amalan sunnah, tolak amalan-amalan bid'ah, berakidah dengan perkara-perkara ketauhidan, kamu tinggal perkara-perkara kesyirikan. Bila kamu seru dengan itu, maka kabur alal musyrikina ma tad'uhum ilai. Amat berat bagi mereka nak beramal, nak pindah daripada amalan mereka kepada amalan kamu. Itu maksud dia. Maka atas faktor mereka tak faham. Walaupun mereka baca Quran, mereka tengok hadis, tapi mereka tak faham. Kenapa? Kerana Allahu yajtabi ilai. Allah yang memilih kepadanya mayyasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah pilih siapa yang dia nak bagi hidayah. Allah pilih siapa yang dia nak bagi kebenaran. Maka sebagai besar dia tak bagi hidayah. Maka atas dasar perkara-perkara tersebut, wahai pembaca Al-Quran, dah tahu dah syariat itu yang benar sebagaimana kitab, sebagaimana dalam hadis, maka wama tafarraqu, maka dan tiap-tiap umat Rasul sebenarnya tidak berpecah. Setiap umat dahulu, kini dan selamanya sebenarnya wama tafarraqu, kalau mereka sama-sama jahil, mereka tidak akan bergaduh, tidak akan berpecah. Bila mereka sama-sama mengamalkan ajaran yang sama, tak terima Al-Quran, belum terima Quran lagi, belum orang ajar Quran, tidak ada masalah. Mereka berbaik, mereka boleh beramal dengan amalan yang sama, tidak ada kutuk mengutuk, tidak ada kondem mengondem, tidak ada pelevelan berbagai-bagainya. Wama tafarraqu, tidak akan berpecah belah mereka ini, illa kecuali ni min ba'di ma ja'ahumul ilmu, bila sampai ilmu yang benar baru mereka bergaduh. Yang belajar, yang Allah buka hidayah, dia ikut ajaran-ajaran yang benar, iaitu amalan-amalan hak, amalan-amalan tauhid, amalan-amalan sunnah. Tetapi sebahagian besar menolak. Pasal apa? Pasal baghyan, dengki di antara mereka. Itu puncanya. Pergaduhan, perpecahan, pelevelan bermula apabila terima ayat Al-Quran, bila belajar. Bila belajar ilmu baru bergaduh. Pasal apa? Pasal yang boleh terima sikit, yang tak boleh terima ramai. Maka yang tak boleh terima, kutuk yang boleh terima. Itu punca dia. Pasal apa? Pasal baru yang dengki, sombong di antara mereka. Itu punca dia. Punca orang tak boleh terima ajaran dalam hati mereka. Pasal mereka majoriti, mereka ramai, mereka dah lama mengamal ajaran-ajaran mereka. Mereka merasa dengki dengan ilmu baru, guru-guru baru, kitab-kitab baru. Mereka rasa terjejas. Pertama. Yang kedua, sombong untuk beramal. Pasal mereka dah lama dah beramal dengan amalan-amalan lama tersebut. Baru yang bainahum, dengki di antara mereka. Itu punca dia. Tu kadang-kadang kita pelik. Kenapa dah sama-sama tahfiz, sama-sama faham Quran, sama-sama mengaji hafal Quran, sama-sama mengaji kitab hadis yang sama, tapi kenapa bergaduh? Pasal separuh dia tak faham. Allah tak buka separuh tadi. Sebahagian besar Allah tak buka. Kenapa tak buka? Pasal dalam hati mereka tak jelas. Dia ada perasaan sombong, dengki di hati mereka. Dia takut orang lain pandai pada mereka. Dia takut orang lain boleh menjadi guru sebagaimana mereka juga. Dia takut semakin ramai guru, maka periuk nasib mereka terjejas kalau yang berharapkan bayaran-bayaran. Kalau mengharapkan populariti mereka terjejas kerana anak murid dah bagi dua dah. Mereka kurang popular lagi sekarang ini. Itu punca dia. Di atas sikap kesombongan, di atas sifat kedengkian ini, sepatutnya bila tolak ayat-ayat Allah, tolak kebenaran, Allah kata walaula, ini berulang-ulang, walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Ayat ini berkali-kali ini. Kalaulah bukan kerana Allah telah melewatkan hukuman yang dikenakan, sepatutnya kena di atas mereka yang ingkar, yang degil, yang deki, yang sombong ini, nescaya Allah selesaikan hukuman mereka ketika itu juga.
tetapi Allah kesian belah dengan mereka, bagi ruang lagi mereka untuk belajar, bagi ruang lagi mereka untuk bertadabbur ayat-ayat Allah, bagi ruang lagi mereka bertaubat. Maka Allah kata ajalim musamma, akan ditetapkan untuk menghukum mereka di hari kemudian kalau mereka tetap tidak berubah juga. Itu punca dia. Maka sebab itu kita akan nampak orang sombong, orang jahat, orang jahil hidup macam biasa, hidup mewah juga. Hidup mewah, mengamalkan ajaran songsang ke, ajaran sesat ke, tetap mereka hidup mewah. Pasal apa? Pasal Allah kata Allah kata apa? Walaula kalimatu sabaqat min rabbika ila ajalin musamma. Dia akan tangguh hukuman atas dasar kedegilan mereka untuk dihukum di lain masa, bagi peluang kerana kesian belah dengan mereka. Itu untuk orang semasa. Wa innal ladzina urithul kitaba, untuk orang-orang yang diberi kitab dahulu, kitab Injil, kitab Taurat, untuk orang Nasara dan orang Yahudi ini. Wa innal ladzina urithul kitaba, mereka-mereka yang dahulu dah beri kitab lama-lama, bila timbul kitab baru, kitab Al-Quran, maka min ba'dihim, daripada mereka, lafi syakim minhum murib, mereka tetap merasa confused, tetap mereka merasakan apa tu, keliru juga, syak wasangka tentang ajaran-ajaran dalam Al-Quran, kerana mereka tidak diberi hidayah. Mereka bergembira dengan amalan-amalan mereka. Maka cara mana kita untuk menyelesaikan masalah bergaduh? Cara mana mereka untuk pelabelan mereka? Cara mana untuk mereka memfitnah golongan-golongan yang benar ini? Satu cara saja. Falizalika fad'u, wahai Muhammad, untuk elakkan orang Yahudi, orang Nasara, orang Arab jahiliyah ini yang tak nak ikut kamu, satu perkara saja yang beri kamu. Falizalika fad'u, ajak mereka, seru mereka saja berada. Maka serulah mereka, ajak mereka belajar Al-Quran, ajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Itu saja ubat dia. Cara lain tak boleh. Kalau kamu cara lain tak boleh. Yang pertama, yang kedua, ajak belajar. Pasal apa? Ilmu mereka salah. Selagi mereka tak belajar, maka selagi itulah Allah tak akan buka pintu hati mereka. Tetap mereka merasakan amalan-amalan mereka adalah amalan majoriti. Amalan mereka juga merupakan amalan-amalan yang benar. Wahai Muhammad, ajak mereka. Untuk kita amat akhir zaman pun, ajak orang belajar Al-Quran. Bukan setakat belajar saja, untuk kamu pula. Untuk kamu pula, apa dia? Wastaqim kama umirta. Wastaqim, istiqomah kama umirta. Istiqomah dalam apa? Dalam istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan untuk beramal. Itu maksudnya. Istiqomah untuk beramal, istiqomah untuk melaksanakan apa-apa arahan yang Allah arahkan dalam kitabnya. Istiqamah. Maka mana-mana yang Allah suruh, kalau Allah suruh fad'ullaha mukhlisina lahuddin, minta tolong Allah saja, maka tetap amalkan perkara-perkara ini. Kalau kamu tetap, Allah kata amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi, perkara-perkara sunnah, maka istiqamah. Istiqamah untuk sebagaimana yang kamu diarahkan oleh Allah. Siapa? Arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang punca dia. Maknanya arahan Allah itulah yang sepatutnya kamu beri keutamaan. Arahan Nabi lah sepatutnya kamu beri keutamaan. Jangan kamu terpengaruh dengan amalan-amalan mereka walaupun mereka majoriti. Wala tattabi' ahwaahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa dipanggil hawa nafsu? Kenapa Allah panggil wala tattabi' ahwaahum? Kenapa Allah mengatakan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka? Pasal tak sedangkan mereka mengatakan mereka beramal kerana dalam kitab mereka ada dalil bukti. Allah nak cerita kat sini, walaupun dalam kitab-kitab mereka, daripada guru-guru mereka, daripada hujah-hujah amalan mereka, mereka merasakan ada dalil dan bukti, maka rupa-rupanya mana-mana amalan yang hanya mereka rasa saja ada dalil bukti, tetapi dalil dan bukti mereka itu tidak sahih, maka itulah yang dipanggil hawa nafsu. Apa dia hawa nafsu? Bisikan syaitan. Amalan ini hanya satu je.
amalan yang Nabi ataupun amalan hawa nafsu. Amalan Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada amalan Nabi, maka itu merupakan amalan syaitan. Maka Allah kata, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka untuk beramalkan hawa nafsu mereka tersebut. Tidak ada dalil dan bukti. Syariat yang mereka beramal tersebut bukan syariat ori, syariat palsu yang guru-guru mereka, ulama-ulama mereka reka saja. Maka bagi tahulah golongan-golongan yang degil ini, yang tak nak percaya juga kebenaran ini. Waqul, kata kepada mereka, wahai Muhammad, amantu bima anzalallahu min kitab, aku hanya beriman bima anzala, dengan apa yang telah telah menurunkan oleh Allah min kitab, daripada kitab kita. Aku percaya beriman dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Taurat. Dan bila dah timbul kitab Al-Quran, maka kitab-kitab lain masuk semua. Maka hanya kitab Quran, kitab yang menggabungkan semua kitab-kitab terdahulu. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin. Maka memandangkan kitab Al-Quran kitab akhir zaman, wahai orang Nasara, wahai orang Yahudi, wahai orang mana-mana sahaja pun, hanya tumpukan kepada kitab akhir zaman saja. Dan bagi aku tak pilih kasih. Kamu orang Arab ke, kamu orang Ajam ke, maka bagi aku, Allah perintahkan aku, wa umirtu li'adila bainakum. Allah perintahkan aku supaya berlaku adil. Kamu orang bangsa apa, kamu keturunan apa sekalipun, bagi aku tetap aku akan menyampaikan dengan penuh keadilan. Tidak ada orang yang aku tinggalkan. Orang miskin ke, orang susah ke, raja ke, hamba ke, tetap sama. Atas faktor itulah, atas faktor inilah kita tak boleh menyekat daripada orang belajar ayat-ayat Allah. Sebagaimana Imam Bukhari kita pembesar Bukhari lah, Rusia ketika itu, minta nak special punya kelas untuk keluarga-keluarga dia dengan dibayar-bayar mahal. Maka Imam Bukhari tak nak, dia sanggup keluar daripada Bukhari untuk pergi tempat lain demi dia takut tidak berlaku adil kepada hamba-hamba, pada umat-umat akhir zaman ini. Nak adil lah, kena sama rata. Bila orang bayar mahal, kita ajar dia, tak boleh. Berlaku adil lah. Li'adila bainakum, berlaku adil oleh kamu. Kenapa? Kerana Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Kita Allah sama. Aku pun Allah ini, kamu pun Allah ini. Tapi pasal kamu tak ikut kitab akhir zaman, lana a'maluna, bagi kami amalan kami Allah akan terima. Pasal kami mengikuti arahan Allah tadi, kitab akhir zaman saja perlu dipelajari, kitab-kitab lain tak boleh diamalkan. Walakum amalukum, dan bagi kamu pula amalan-amalan kamu Allah akan balas dengan azab, pasal kamu dah menyanggahi arahan Allah untuk mengikuti kitab akhir zaman ini. Maka la hujjatu bainana wa bainakum, maka tidak ada sebarang hujah, tidak ada sebarang pertelingkahan. Kamu nak bantah apa tu, katakan perbuatan menerima kitab Al-Quran ini pasal apa? Sehingga orang lain dah beramal dengannya. Bila ada contoh orang Yahudi, dia kata kami tak terima lagi kitab ni, tidak ada orang yang terima Al-Quran, maka tidak ada hujah dah. Pasal apa? Kenapa Allah salah boleh terima kitab Al-Quran? Kenapa kamu wajib tak boleh terima? Begitu juga dengan orang Nasara. Bila ada sebahagian orang dah terima Al-Quran, kenapa orang lain tak boleh terima? Maka yang ramai-ramai tadi tidak ada hujah di depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan benang basah lagi. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada pertelingkahan antara kamu dan antara kamu semua. Allahu yajma'u bainana, Allahu yajma'u, Allah akan mengumpulkan kita di antara bainana, kita semua ini, di antara kita ini, di mana bila kita mati dibangkitkan semula dan semua sekali akan pergi menemui Allah untuk menerima hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wa ilaihil masir, kepada Allah tempat kita kembali. Nah, ini pun huraian kenapa tadi berhujah tadi.
ayat 16. Teguran ayat zajrun. Wallazina yuhajjuna fillahi, dan orang-orang yang berbantah-bantah, orang-orang yang berhujah, mengatakan kitab mereka betul, fillahi tentang Allah, tentang, kalau bunyi fillah ini fi tauhidillah. Kalau ikut tafsir jalan lain, dia mengatakan fi fillah ini berbantah-bantah mengenai Allah ini fi tauhidillah, fi untuk mengesahkan Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, kalau ada perkataan ibadat, iaitu ibadat ialah mengesahkan Allah. Setiap ibadat dalam Al-Quran ialah mengesahkan Allah dalam beribadat, mengesahkan Allah dalam minta bantuan pertolongan, mengesahkan Allah dalam keikhlasan. Semua sekali bab fi tauhidillah, mengesahkan Allah. Maka dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang tauhid Allah, mimba dimas tujibalahu, sesudah apa yang diterima lahu padanya. Mereka berbantah lagi tentang kitab Al-Quran, sedangkan ada dah orang-orang mereka, bangsa mereka Yahudi ke Nasara ke, dah terima Al-Quran tersebut, tapi mereka nak membantah balik, itu tak betul, ini tak betul lagi. Maka Allah kata hujjatuhum dakhidah, hujah mereka tadi tak betul, dah batil dah salah, tak boleh buat apa dah. Tetap Allah tak terima hujah-hujah mereka. Pasal kenapa orang lain boleh terima, kenapa kamu tak boleh terima? Macam kita lah, kalau kita dah terima dah Al-Quran, terima dah perkara mentauhidkan Allah, terima dah perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh menyebut pada selain Allah, tiba-tiba orang lain nak berhujah atas perkara tersebut, maka hujah mereka tak boleh terima, kerana hujah yang benar dah ada dah orang mengikutinya. Pasal Allah dah beri apa tu, inabah, Allah beri kefahaman kepada satu golongan tadi. Hujjatuhum dakhidah, hujah mereka sia-sia saja inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka, memandangkan hujah mereka ni sia-sia, tapi mereka masih lagi beramal dengan amalan-amalan bid'ah, masih lagi mereka berakidah dengan perkara-perkara kesyirikan. Maka bagi mereka ini wa alaihim ghadabun, atas mereka ghadabun, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah murka, pasal apa Allah murka? Pasal akibat mereka tidak nak beramal dengan apa yang hak Al-Quran itu, kebenaran tadi, mereka amalan mereka tak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bila tak sama, Allah kata wa alaihim, atas mereka ghadabun, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang Allah murka, maknanya Allah tak bagi rahmat. Orang yang Allah tak bagi rahmat, maka nanti di hari akhirat azabun syadid, azab amat pedih untuk menunggu mereka. Maka atas faktor Allah ulang balik cara mana nak berjaya, cara mana nak selamat, cara mana supaya Allah buka pintu hati kepada beramal dengan cara yang benar. Satu saja, iaitu Allahul Lazi anzalal kitaba, Allah lah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, di mana hanya kitab Al-Quran ini sajalah al-haq, Allah benar, segala-galanya benar, tidak ada yang tidak benar. Dan Al-Quran juga untuk dibaca dan difahami dan beramal. Kenapa? Kerana Al-Quran juga merupakan wal mizan, neraca timbangan. Bukan timbangan kita tu mizan juga dah. Ini timbangan Al-Quran. Timbangan Al-Quran ialah bila kita faham Quran, kita mengambil Al-Quran sebagai neraca pertimbangan kehidupan kita. Nak tahu kita betul ke tak betul, kena timbang dengan Al-Quran. Kalau kita tak timbang dengan Al-Quran, maka timbangan kita adalah timbangan yang salah, timbangan yang tak betul. Pasal Al-Mizan Al-Quran ini ialah mana kita menggunakan ruh Al-Quran untuk sebagai neraca timbangan dia. Sebab itu dalam ayat-ayat yang lain, ruh yang tidak ada ruh Al-Quran, maka ruh akan mati. Ruh kita yang tidak ada ruh Al-Quran, ruh akan mati. Dia tidak boleh ukur, tak boleh ditimbang. Pasal apa? Pasal tidak ada neraca Al-Quran pada ruh tersebut. Maka bila dia tahu dah hanya cara ini saja untuk selamat akhirat, cara ini saja untuk memastikan amalan-amalan kita benar,
mizan, neraca ini juga untuk mengukur akidah kita juga merupakan akidah tauhid, maka wahai hamba, tak takut ke kamu nak pergi ke hari akhirat kalau kamu timbangan kamu tak betul. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Tidakkah kamu mengetahui la'alla, boleh jadi, as-sa'ah, hari kiamat dah dekat sangat dah. Pasal selepas Nabi wafat, maka tidak ada Nabi lain dah, maka dekat sangat dengan kiamat. Kita ni, zaman kita ni lagi-lagilah dekat. Itu kiamat besar. Walau bagaimanapun kiamat kecil dah dekat sangat dah. Apa dia kiamat kecil? Kiamat kecil ialah kiamat menandakan kematian kita. Bila kita mati saja, bermulalah akhirat, bermulalah al-mizan tadi. Adakah kita dah ukur cara hidup kita dunia ini dengan al-mizan tadi? Apa dia al-mizan? Al-Quran tadi. Bagaimana kita nak ukur amalan kita, akidah kita, kalau kita tidak pernah bertadabbur, tak memahami Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran? Nak ukur macam mana? Kita tak tahu adakah amalan kita benar ke tak benar. Tak tahu, kita hanya berprasangka saja. Tapi kalau kita dah selalu dengan Al-Quran, maka al-mizan kita tepat, maka dengan hari kiamat nanti kita tidak ada perasaan was-was, takut lagi. Maka atas dasar orang yang tidak mempelajari, memahami Al-Quran, dia tak takut hari akhirat. Dia tak takut dengan kiamat. Pasal apa? Pasal dia tak pernah tahu pun. Orang-orang Arab jahiliah, dia tak ada kitab. Bila tak ada kitab, dia mempermain-mainkan. Bila Nabi cerita dengan dia, pada hari akhirat nanti ada satu neraka, dalam neraka ada pokok zakum, dalam pokok tersebut hidup dalam api. Dia gelak-gelak lah. Pelik lah Muhammad kata, ada kalau dia kata pokok boleh hidup dalam api, dia gelak, dia main-main, dia gelak-gelak. Pasal dia tak nampak kefahaman. Itu untuk dia. Untuk golongan akhir zaman sebagai golongan kita ini, walaupun kita tahu neraka sekian-sekian, tapi kesebatian ataupun keyakinan untuk kita membuat persiapan dan pergi hari akhirat tersebut tak sebati lagi, rasa jauh-jauh ataupun 50-50 lagi, tidak all out untuk pergi ke hari akhirat lagi. Itu punca dia. Keimanan sejati masih lagi belum muncul dalam hati kita lagi. Maka golongan-golongan yang tak muncul lagi keimanan sejati, golongan-golongan yang tak percaya dengan hari akhirat, maka golongan ini selalu mempelekeh-lekehkan. Orang Arab jahiliah, dia mempelekeh-lekehkan. Dia kata apa? Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Dia kata meminta disegerakan dengannya oleh orang-orang yang tidak beriman dengan biha. Biha ni domain pada hari akhirat. Kalau betul-betul ada hari akhirat ni, buat sekarang lah. Kami nak tengok sejauh mana tu kami nak makan buah zakum tu. Dia mengejek-ngejek macam itu. Itu untuk dia lah. Maka dia mengejek-ngejek. Untuk kita umat akhir zaman yang tidak membuat persiapan untuk hari akhirat, sekadar takut je lah. Takut sama juga. Takut. Tapi membuat persiapan tidak sekali-kali juga. Maka natijahnya cuma dia tidak mengejek saja. Satu jahil, satu degil. Dua perkara. Jahil dan degil ini natijahnya amalan mereka tak sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, dan menyebabkan mereka dihukum juga. Maka la yu'minu biha wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman pula, orang-orang yang beriman dengan sempurna pula, musyfiquna minha, orang yang takut darinya, takut juga dengan hari kiamat ini. Kenapa orang beriman takut? Pasal di zaman itu bila ketandaan kiamat berlaku, ialah dah tidak ada dah orang beriman. Kiamat berlaku hanya orang kafir, orang yang zalim. Kalau orang Islam, orang yang zalim. Tidak ada dah orang yang beriman ketika itu. Maka ditakut, dia termasuk kategori orang yang tidak beriman juga. Sedangkan dia orang beriman. Wallazina amanu musyfiquna minha, dan orang-orang yang beriman pun khawatir, dia takut betul-betul berlaku kiamat. Kita termasuk golongan orang yang tidak beriman juga. Maka wallazina amanu musyfiquna minha wa ya'lamu annahal haqq, bahawa dia benar. Dia benar. Alah, ingatlah wahai semua pembaca-pembaca Al-Quran. Ini public announcement, Allah dah umum pada kita semua ni.
Ala, dengar semua wahai pembaca-pembaca Al-Quran. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang yumaruna, orang-orang yang membantah fisa'ah, tentang hari kiamat, lafi dalalim ba'id, benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Teruklah. Pasal apa? Pasal dia tidak membuat persiapan-persiapan, dia tidak berusaha memperbetulkan amalan-amalan mereka. Pasal dia tak percaya, dia membantah adanya hari kiamat ini. Ini untuk dia. Untuk pembaca-pembaca Al-Quran sekarang ini, mereka sama, mereka yang tidak membuat persiapan lantaran menangguh kerana merasakan hari akhirat ataupun hari kiamat itu lambat lagi. Maka mereka pun buat tak kisahlah. Orang lain bulan Ramadan baca Quran, solat, tarawih, berdoa, duduk dalam kelas-kelas ilmu, tazkirah. Pasal apa? Pasal untuk apa? Untuk Allah ampunkan dosa dia. Untuk apa? Untuk pergi ke hari akhirat. Bila pergi ke hari akhirat, bila dia Allah ampunkan dosa dalam bulan Ramadan ini, maka dia pergi dengan tak ada dosa. Ini maknanya dia telah membuat persiapan nak pergi ke hari akhirat. Apa jadi pada orang lain yang tidak masuk majlis-majlis seumpama para Jumaat semua? Dia buat ecu tak ecu, dia tengok kat rumah dia tengok TV, dia tengok bola, petang-petang dia pergi jogging. Tidak ada tarawih pun tak mari, majlis ilmu pun tak mari, baca Quran jauh sekali. Pagi-pagi baca surat khabar, baca buku-buku lain. Tidak ada persiapan. Pasal dia tidak ada usaha dalam bulan Ramadan ini, yang Nabi kata celakalah kalau dalam bulan Ramadan. Allah kata celakalah dalam bulan Ramadan ini, bila berlalu bulan Ramadan Allah tak ampun dosa dia, celaka. Dia tak mepok pun. Pasal bagi dia pahala ke dosa ke sama saja. Lepas ni kita buatlah. Tua-tua sikit kita buatlah. Sedangkan di umur dah 70 tahun dah, dia rasa muda lagi. Ini masalah. Golongan ini lafi dalalim ba'id, dalam kesesatan yang jauh-jauh sangat. Dalam kehidupan dunia sebenarnya Allah cerita dalam kehidupan dunia Allah sebenarnya amat sayang dengan hamba-Nya. Atas faktor itulah Allah tak segera menghukum kita ini buat jahat saja terus Allah hancurkan terus. Tak ada. Pasal Allah ini sayang dengan kita semua. Allah nak bagi kita ini semua syurga. Tapi masalahnya kita yang tidak mahu. Itu punca dia. Allah kirim surat jemputan, semua kita ini pergi ke syurga dia. Tetapi malang sekali manusia ini tak nak terima offer Allah untuk pergi ke syurga dia. Degil macam mana, sombong macam mana pun, tapi Allah tetap masih sifat Ar-Rahman dia, sifat bagi kepada apa-apa saja kepada hamba-Nya, sifat pemurahnya. Allahu latifun. Allah kenakan diri dia. Akulah maha latif. Akulah maha lembut. Kamu lawan aku ke? Kamu tak belajar ke? Kamu degil ke? Kamu sombong ke? Tetap aku latif. Tetap aku menyambut kamu wahai hamba-Ku atas dunia ni. Aku tak hukum kamu. Latifun bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya. Allah maha lembut sangat dengan semua hamba-hambanya. Lawan dia ke, degil ke, yarzuqu may yasha'u, tetap dia bagi rezeki juga. Sepatutnya dia tak bagi minum, tak bagilah tu pasal lawan dia. Tapi Allah latif. Yang kedua, Allah sifat Ar-Rahman. Allah kata dunia ini tidak ada apa-apa, aku menyantuni hamba-hamba aku. Aku maha pemurah, maka aku bagi apa kehendak hamba-Ku, apa yang dia nak, aku akan bagi segala-galanya. Ikut pilihan aku lah. Bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u. Walau bagaimanapun, walaupun aku ada sifat latif, walaupun aku ada sifat Ar-Rahman, maha pemurah dan maha lembut dengan hamba-hamba-Ku, hamba durhaka ke, hamba tak durhaka ke, aku tak kisah. Pasal dunia ini tak ada apa nilai pun. Tapi ingat, wahwal qawiyun, akulah maha kuat. Akulah maha kuat untuk aku tahu siapa yang hamba aku durhaka, aku akan tangkap dia. Hamba aku langsung tidak boleh melepaskan diri daripada cengkaman aku. Kalau aku bakar hamba aku dalam neraka jahanam, maka langsung hamba aku tidak, langsung dengan kekuatan aku, langsung hamba aku tak ada masa cara nak keluar daripada tempat hukuman aku. Wahwal qawiyyu, akulah maha kuat.
Tidak ada orang yang boleh mengalah aku. Bila aku hukum, kamu tak boleh langsung nak lari diri daripada cengkaman dan hukuman aku. Dan Al-Aziz, aku tak boleh dikalahkan oleh sesiapa saja. Tidak ada orang yang boleh menolong dia. Pasal apa? Pasal akulah Maha Perkasa. Dua-dua ini Allah bagi sifat keras dia. Sifat apa dia? Sifat Jalaliyah. Sifat keras Allah. Pasal apa? Pasal degil sangat manusia ini. Aku bagi sifat lembut, sifat rahmat, tapi dia degil juga. Maka rezeki aku kamu nak, nikmat aku kamu nak semua, tapi hak aku kamu degil. Maka ingat, akulah Al-Qawiyyu, akulah Al-Azizu, akulah sifat aku maha kuat, akulah sifat maha perkasa. Bila aku hukum, kamu tak mampu nak melari diri daripada hukuman aku. Tapi golongan manusia ini tetap degil. Pasal mereka, bila mereka jauh sangat dengan ayat-ayat Allah, mereka tak sampai, tidak ulang-ulang tentang kebesaran Allah. Mereka tak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kepentingan hari akhirat. Hanya mereka berjaya dibisikkan oleh syaitan sahaja. Itu puncanya. Atas faktor manusia berkeluarga dengan syaitan, koren syaitan yang duduk hari-hari dengan dia, kesan mereka tidak belajar ayat-ayat Allah, Allah hukum dengan letak syaitan, maka mereka akan suka dengan dunia selama-lamanya. Dalam kehidupan dunia mereka, Allah tegur golongan-golongan yang jauh dengan Al-Quran, Allah hukum dia dengan letak syaitan, maka syaitan membisikkan untuk suka dengan dunia. Walaupun dunia makin sikit, tinggal lagi, dia dah nak mati dah, tapi makin lama dia, makin banyak dia guna dunia, makin kurang dia guna akhirat, walaupun akhirat dekat sangat. Itulah sikap yang dibisikkan oleh syaitan. Allah kata, tegur ayat Zajrun, teguran untuk orang-orang yang degil, yang tidak berusaha nak pergi hari akhirat. Dia amat-amat menyintai dunia lagi, tak nampak langsung akhirat, tidak ada usaha nak pergi hari akhirat lagi. Man kana yuridul harthal akhirah, sesiapa yang mengkenaki dengan amalannya untuk mendapat akhirat. Ni orang yang mengaji ni terbalik. Orang yang Allah buat sebalik tu, orang yang yakin dengan hari akhirat, orang yang berusaha nak pergi hari akhirat, sebelum dia pergi hari akhirat, dia pastikan diri dia Allah ampuni segala dosa dia. Untuk Allah ampuni dosa dia, dia akan tanya khabarlah, wahai Allah, bagaimana cara aku nak pergi menemuimu ini dengan aku tak ada dosa. Allah kata senang saja. Kamu dengan tazkirah sekarang ini dalam bulan Ramadan, maka amat-amat laknat, amat-amat celaka kalau dalam bulan Ramadan aku tak ampun dosa kamu. Maka itulah salah satu cara dia. Kalau kamu nak pergi ke hari akhirat, kalau kamu nak ladang akhirat, man kana yuridul harsal akhirah, sesiapa yang nak ladang akhirat, maknanya akhirat itu akan berladang. Sekarang ni ada 100 hektar, besok 1000 hektar, lusa 2000, berjuta-juta pasal ladang. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Maka apa dia? Maka nazid lahu fil harsi, maka nescaya aku akan tambahkan harta ladang akhirat dia. Itu je. Kalau kamu nak akhirat, amal sikit, minta maaf, solat, zikir, maka bila kamu nak akhirat, maka aku gandakan hari akhirat kamu. Satu amal kamu buat 10, aku ganti. Kamu ikhlas sikit, 700 lagi. Kamu ikhlas lagi, tak terhingga aku bagi. Kerana malam Lailatul Qadar pula kamu buat amalan pula lebih daripada 1000 bulan, amalan kamu aku buat. Pasal apa? Ini kamu mencari hari akhirat, maka aku akan gandakan untuk bagi pada kamu, wahai hamba, untuk ladang akhirat. Tetapi kalau kamu tak nampak akhirat, kamu suka dengan dunia, wa man kana yuridu harsad dunya. Bila kamu suka dengan dunia dengan cara tidak membuat persiapan untuk pergi hari akhirat, tidak ada rasa kecintaan nak berusaha dalam bulan Ramadan ini, nak mengaji, nak buat amal sekian-sekian, nak digandakan amal, tak ada usaha pun, buat tak cana saja, buat tak kisah saja, maka kamu suka dengan dunia. Wa man kana yuridu harsad dunya, bila kamu nak ladang dunia, tengok Allah kata apa ni, nu'tihi minha, kami akan bagi dunia sepenuhnya dengan kamu, tapi akhirat, sorry John, akhirat langsung aku tak bagi dengan kamu. Maka kamu menjadi orang yang apa dia? Istidrat. Kamu bermewah dengan dunia.
bakhil kedekut untuk infak jalan Allah, tidak ada usaha-usaha nak berjuang jalan Allah, tidak ada usaha-usaha nak buat apa-apa sajalah, apa-apa akhirat, maka akhirat aku tutup terus untuk kamu. Tapi dunia aku akan bagi. Tengok ni. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi. Nu'tihi, kami beri semuanya minha daripada dunia sebut. Wa ma lahu. Tengok ni. Wa ma lahu, dan tiada langsung baginya fil akhirah, ke ladang akhirat, jasa akhirat, pertolongan akhirat langsung tidak ada, langsung fil akhirah. Min nasib, sebahagian bahagian untuk akhirat langsung tidak ada. Maka dia pergi ke sana dengan penuh penderitaan, menyesallah, wahai Allah bagilah aku kembali dunia, aku nak beramal. Baru sedar ke sana. Dan banyak ayat-ayat yang dia nak kembali dunia, nak memperbetulkan amalan-amalan dia. Dah cerita macam ini begitu detail sekali, pentingnya akhirat, pentingnya kita persiapan hari akhirat. Tetapi kebanyakan manusia masih lagi degil, masih lagi suka dengan dunia, masih lagi nak dengan dunia. Bila dia tak dapat perkara dunia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mula menyeru sekutu-sekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Am lahum syuraka'u syara'u lahum, ataukah bagi mereka sekutu-sekutu yang sekutu-sekutu tersebut bagi mereka boleh buat syariat bagi mereka. Apa dia? Berbelit dah. Atau bagi mereka, bagi orang suka dengan dunia ini, mereka ada sekutu-sekutu di mana sekutu-sekutu tadi boleh buat syariat untuk mereka. Mereka berdasarkan sekutu-sekutu mereka, mereka belajar dengan sekutu-sekutu mereka, tak kisah siapa-siapa dia sekalipun, mengajar ilmu yang salah bagi mereka, mengajar hadis yang palsu, mengajar tafsir yang palsu, mengajar amalan palsu, pasal guru sekutu-sekutu mereka buat syariat yang lain selain daripada syariat Allah. Mereka mengatakan mereka ada hujah, dalam kitab-kitab mereka juga ada yang membenarkan amalan-amalan, memandangkan amalan yang mereka dan kitab-kitab mereka tak sama dalam kitab yang syariat Al-Quran, maka sekutu-sekutu syariat-syariat yang mereka amalkan sebut daripada hadis-hadis tak benar tadi adalah palsu. Itu merupakan syariat yang dibuat oleh selain Allah. Am lahum syuraka'u syara'u, dia sekutu-sekutu dia yang boleh buat syariat, yang mereka beramal dengan syariat tersebut, mereka berakidah dengan syariat tersebut, kononnya syariat tersebut yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kononnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini, sedangkan Allah kata malam ya'zam bihillah. Itu bukan syariat aku. Syariat aku hanya dalam Al-Quran, syariat aku dalam hadis-hadis Nabi. Itu syariat aku. Kenapa kamu ambil syariat entah daripada kitab-kitab mana sekalipun? Kitab Quran aku kamu tak nak belajar, hadis aku tak nak belajar, kamu belajar kitab-kitab lain. Maka apa-apa sahaja yang kamu belajar sebut yang bercanggah dengan Al-Quran, dengan hadis, maka itulah merupakan syariat daripada sekutu-sekutu kamu sendiri. Kamu telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah, walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Walaula, dan kalaulah tidak ada kalimat al-fasli, keputusan untuk apa? Sama ayat ni, untuk mentakhirkan hukuman, untuk mengkemudiankan hukuman, maka nescaya ketika ini juga Allah hancurkan golongan ini. Orang yang buat amalan bid'ah, orang buat amalan syirik, sepatutnya Allah hancurkan dunia lagi. Tetapi pasal Allah kata walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, maka kalau tidak akan ada kalimah untuk mentakdimkan hukuman, mentakhirkan hukuman mereka, maka ketika itu Allah buat keputusan dah menghancurkan mereka. Laqudiya bainahum, maka nescaya telah diselesaikan hukuman ke atas mereka ketika itu. Walau bagaimanapun Allah Latif, Allah Rahman, Allah ada sifat-sifat dia yang amat lembut, jamaliyah, sifat jalaliyah. Allah masih lagi menunggu untuk kawan ini kembali kepada jalan yang benar. Wa innadh zalimina, dan sungguh orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak nak belajar benda yang betul, belajar perkara-perkara yang salah, orang dipanggil orang yang zalim. Sepatutnya dia belajar betul, tiba-tiba dia belajar benda yang salah, zalim, meletakkan benda bukan pada tempatnya.
Bagi mereka ini, orang suruh belajar ilmu tauhid, orang suruh belajar ilmu sunnah, dia pergi belajar ilmu syirik, dia pergi belajar ilmu bid'ah. Zalim. Dah, maka orang zalim lahum, bagi mereka selayaknya mereka najis. Mereka tak layak. Mereka tak layak diberi kemudahan. Selayaknya mereka dibakar, najis, dibakar, azabun alim. Selayaknya mereka dibakar dengan azab yang amat pedih dalam neraka jahanam nanti. Wallahu ta'ala alam. Ayat yang ke-22 insya-Allah besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna tawil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.